Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Kita mulakan dengan laporan mesyuarat pertama, penggal pertama, Sidang Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan Kedua 2020 berjumlah RM709.64 juta bagi melicinkan operasi jentera pentadbiran kerajaan dalam berdepan pandemik COVID-19. RUU berkenaan dibentangkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur yang juga Menteri Kewangan selepas bacaan kali ketiga. Haji G ketika membentangkan RUU itu berkata peruntukan dalam perbekalan tambahan itu penting bagi meringankan bebanan yang dihadapi rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sejumlah RM375.12 juta atau 53% diperuntukkan untuk bantuan menangani pandemik COVID-19. Daripada jumlah itu, RM160 juta diperuntukkan sebagai pakej bantuan prihatin COVID-19 kepada rakyat yang terkesan dan terjejas teruk. Manakala sejumlah RM114.26 juta pula adalah untuk imbuh balik kehilangan hasil kepada pihak berkuasa tempatan, PBT dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Penyata anggaran perbekalan tambahan tersebut telah pun menjelaskan bahawa semua anggaran tambahan ini adalah mustahab bagi melicinkan operasi jentera pentadbiran kerajaan, khususnya untuk tempoh suku tahun keempat, tahun 2020. Tuan Speaker, sebagaimana yang kita sedia maklum, Sabah adalah antara negeri di Malaysia yang masih mencatat kes tertinggi serangan COVID-19. Ini sudah tentu menimbulkan kebimbangan, keresahan dan tekanan di kalangan pemimpin dan rakyat. Pandemik yang menular ke serata dunia ini juga telah memberi kesan yang sangat mendalam pada kehidupan rakyat dan pada perkembangan ekonomi negeri dan negara. Namun, kita tetap bercekal hati dan terus berusaha memerangi dan membendung wabak COVID-19 yang kian menular ini. Untuk itu, kerajaan negeri yang baru dibentuk, Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah, terpanggil untuk meneruskan bantuan bagi meringankan bebanan yang dihadapi oleh sekalian rakyat yang terlibat. Sehubungan itu, di dalam anggaran tambahan perbekalan kedua 2020 ini, sejumlah RM375.12 juta ataupun 53% adalah diperuntukkan untuk bantuan menangani pandemik COVID-19. Di mana sejumlah RM160 juta diperuntukkan sebagai pakej bantuan prihatin COVID-19 kepada rakyat yang terkesan dan terjejas strok, dan juga sebagai usaha ke arah membendung dan menangani penularan wabak berkenaan. Manakala sejumlah RM114.26 juta pula adalah untuk imbuh balik kehilangan hasil, yaitu sebanyak RM78.26 juta kepada pihak berkuasa tempatan dan sejumlah RM36 juta pula kepada Sabah Electricity Sdn Bhd bagi kehilangan hasil akibat daripada pengurangan sebanyak 28% bil elektrik pengguna domestik bagi tempoh April hingga Jun 2020. Selebihnya, yaitu RM100.86 juta dihagikan seperti berikut. Pertama, kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan sebanyak RM34.36 juta bagi memperluas peluang ekonomi dalam bidang agro makanan. Kedua, kepada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri sebanyak 20 juta sebagai sebahagian daripada peruntukan sejumlah 35 juta bagi mempercepatkan peralihan kepada ekonomi digital.
HJJ berkata sejumlah 198 juta ringgit atau 28% daripada anggaran perbekalan tambahan itu diperlukan bagi tujuan pelarasan akaun untuk mematuhi peraturan perakaunan. Sementara bakinya 511 juta ringgit atau 72% melibatkan aliran tunai. Peruntukan tambahan terbesar yang melibatkan aliran wang tunai dalam anggaran perbekalan tambahan kedua 2020 adalah sebanyak ringgit Malaysia 169 juta 872 ribu dan 106 di shore bagi menampung keperluan di bawah Jabatan Ketua Menteri yang meliputi pakej bantuan prihatin COVID-19 sebanyak 135 juta, imbuh balik kepada DBKK sebanyak 24.6 juta bagi kehilangan hasil dan selebihnya adalah bagi menampung perbelanjaan bahagian akhbar dan penerbitan, bayaran gaji dan allowance UPPM dan pembayaran pentadbiran pejabat. Usul itu kemudian disokong Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtar Radin sebelum dibahaskan dan diluluskan dengan suara majoriti. Lebih separuh daripada jumlah peruntukan tambahan ini adalah digunakan untuk menangani implikasi daripada pandemik COVID-19 seperti bantuan tunai dan bantuan bakul makanan kepada rakyat yang terjejas. Selanjutnya, peruntukan tambahan ini juga bagi membantu merangsang ekonomi negeri Sabah yang terjejas teruk akibat daripada penularan wabak tersebut. Peruntukan 160 juta ringgit yang disediakan kerajaan negeri bagi meringankan beban rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 memanfaatkan seramai 1.67 juta penerima dalam kalangan kumpulan sasar yang telah dikenal pasti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata daripada jumlah itu, 34.86 juta telah diperuntukkan bagi menyediakan bantuan bakul makanan kepada individu yang dikuarantin dan penduduk tersenarai dalam ikasi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 setakat semalam. Sementara untuk bantuan prihatin COVID-19 sejumlah 33.76 juta ringgit telah diperuntukkan kepada 113,919 orang penerima daripada kumpulan sasar. Ia termasuk bantuan kewangan secara sekali bayar one-off bagi mereka yang bekerja dalam pelbagai sektor seperti pertanian, pelancongan, pengangkutan dan perniagaan. Bantuan itu disalurkan kepada penjaja golongan rentan di bawah B40, ikasi, anak yatim, orang kurang upaya, ibu tunggal, pemandu teksi, pemandu bas, pemandu lori dan juga pelajar universiti di Sabah yang terkesan. Ketiga, pengecualian sewa gerai penjajah bagi tempoh 3 bulan mulai Oktober hingga Disember 2020. Pengecualian fee bagi penjajah untuk tahun 2021 dan pengecualian sewa projek perumahan rakyat PPR di bawah pihak berkuasa tempatan dan Lembaga Pembangunan Perumahan Bandar LPPB untuk bulan Oktober hingga Disember 2020. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, dalam tempoh bulan Oktober sehingga 15 November 2020, sebanyak 169,345 bakul makanan telah diagihkan. Manakala bagi bantuan prihatin COVID-19, sebanyak 33,759,400 ringgit telah dibelanjakan melibatkan 113,919 orang penerima seperti yang berikut. 1. Penerima bantuan anak yatim, orang tua, kanak-kanak dan orang kurang upaya seramai 24,343 dengan perbelanjaan 7,302,900 ringgit. 2. Ibu tunggal seramai 4,446 dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 1,333,800. 3. Petani golongan
B40 terdiri daripada nelayan, pekebun sawit, pekebun kecil kokok, penoreh getah dan penternak seramai 52,228 dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 15,668,400. 4. Pemandu pelancong, malim gunung, porter, Taman Kinabalu, penggiat seni dan dive masters seramai 2,984 orang dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 895,200 ringgit. Golongan berdaftar dengan IKASI dan B40 yang tidak berdaftar dengan IKASI seramai 16,179 dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 4,853,700. 6. Pelajar institusi pengajian tinggi di Sabah seramai 1,721 dengan perbelanjaan 100,000 ringgit. 7. Pemandu teksi, bas dan lori termasuklah institusi memandu Sabah serta bot-bot penambang daripada menumbuk Labuan seramai 3,860 orang dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 1,158,000. 8. Bantuan kepada penjajah seramai 8,158 dengan perbelanjaan ringgit Malaysia 2,447,400. Ketua Menteri menjawab pertanyaan lisan Kelvin Chong, DAP Elopura, Datuk Iwan Benedik, APKO Kadamaian, Datuk Christina Liu, PKR Api-Api, Tan Lifat, DAP Likas di Sidang Dun Sabah pagi tadi. Ia mengenai peruntukan dana daripada kerajaan negeri dan persekutuan yang dibelanjakan bagi membantu golongan terkesan akibat pandemik COVID-19 di Sabah. Manakala peruntukan 50 juta ringgit daripada kerajaan persekutuan digunakan bagi memerangi dan membendung pandemik COVID-19 di Sabah. Bagi 50 juta yang disalurkan oleh kerajaan persekutuan melalui Agensi Pengurusan Bencana Alam Bencana Negara NADMA pada 26 Oktober 2020, ia adalah dikhaskan bagi memerangi dan membendung pandemik COVID-19 di negeri Sabah, melibatkan bantuan untuk keperluan-keperluan yang berikut. 1. Pembayaran penginapan dan makan minum petugas barisan hadapan, frontliners dan petugas-petugas. Yang kedua, penyewaan kenderaan bagi kegunaan petugas barisan hadapan. Ketiga, pembelian peralatan perlindungan diri PPE untuk semua agensi kecuali Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang keempat, keperluan di pusat kuarantin dan pusat rawatan COVID-19. Kerajaan Persekutuan juga telah membantu rakyat negeri Sabah dalam bentuk bantuan keuangan melalui program bantuan sara hidup BSH 2020 dan bantuan prihatin nasional 1.0 melibatkan bilangan penerima dan perbelanjaan seperti berikut. Bantuan sara hidup 2020, jumlah penerima adalah 406,000, melibatkan perbelanjaan sebanyak 474 juta ringgit. Bantuan prihatin nasional 1.0, jumlah penerima adalah 905,000 yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 983 juta ringgit. Datuk Sri Haji J berkata kerajaan belum berhasrat untuk membina hospital tambahan bagi menampung pesakit COVID-19 di Sabah. Katanya buat masa ini 11 buah hospital kerajaan menjadi hospital rawatan COVID-19 untuk merawat kes COVID-19 tahap 3 hingga 5. Ia termasuk Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak, Hospital Duchess of Kent, Sandakan dan Hospital Tawau. Manakala bagi menangani kes COVID-19 tahap 1 dan 2 sebanyak 35 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC telah dibuka.
Malah Hospital Medan di Tawau telah dibina dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia. Kerajaan belum berhasrat untuk membina sebuah hospital tambahan bagi menampung pesakit COVID-19. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini sebanyak 11 buah hospital kerajaan menjadi hospital rawatan COVID-19 untuk merawat kes COVID-19 tahap 3 hingga tahap 5, yaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Lahad Datu, Hospital Keningau, Hospital Kota Marudu, Hospital Kudat, Hospital Sempurna, Hospital Queen Elizabeth II, dan Hospital Tambunan. Bagi menangani kes COVID-19 tahap 1 dan 2, sebanyak 35 pusat kuarantin dan rawatan COVID telah dibuka. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Pejabat Kesihatan Kawasan Daerah, Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah dan Pusat Operasi Bencana Negeri telah mengenal pasti dewan atau tempat yang sesuai untuk dijadikan sebagai pusat rawatan dan kuarantin. Suka saya memaklumkan Dewan Yang Mulia ini, Hospital Medan di Tawau telah dibina dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia. Mengenai ujian saringan COVID-19 di Sabah, Haji Ji berkata sehingga kini sebanyak 542,523 ujian saringan COVID-19 RT, PCR dan RT antigen dilakukan bagi tempoh 1 Februari sehingga semalam. Setakat ini sebanyak 23,095 kes telah dikesan positif COVID-19. Kadar keboleh jangkitan atau RNAV di Sabah sehingga 15 November adalah 1.3. Ini bermaksud seorang yang positif boleh menjangkiti seorang lagi individu lain atau kontak rapat. Dari segi bilangan sampel dalam makmal, setakat semalam masih terdapat 3,755 sampel berada di makmal. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil langkah-langkah perlu untuk mengurangkan bilangan sampel dalam makmal seperti yang berikut. 1. Sampel diproses di 3 makmal, iaitu Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu, Makmal UMS dan Makmal Hospital Queen Elizabeth dengan kapasiti 2,700 sampel sehari. Dan yang kedua, outsourcing ke makmal swasta di Sabah. Di samping itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan SOP baru, iaitu penggunaan Rapid Test Kit RTK antigen sebagai ujian makmal untuk kes COVID-19 di Sabah. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS memberi jaminan akan memberi keutamaan kepada penyelesaian masalah bekalan air dan elektrik di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata beliau akan meminta pengarah Jabatan Air Negeri untuk melakukan penelitian bagi memastikan jabatan itu tidak terus mengalami kerugian. Beliau yang juga Menteri Kejaraya berkata Sabah mengalami kerugian kutipan hasil bekalan air berjumlah RM300 juta setahun. Katanya masalah itu bukan sahaja menyebabkan jabatan atau syarikat pengendali mengalami kerugian, tetapi rakyat Sabah turut menerima kesannya. Air di Sabah ni, ramai serikat, ramai negeri berniaga air untung. Di Sabah ni saya duduk, saya tengok, itu yang saya tengok. Sudah berpuluh tahun kita rugi. Dan kerugian dia 300 juta satu tahun. Kalau sudah 25 tahun bayangkan berapa bilion. Sebab itu saya duduk, saya minta pengarah air dan yang expert air. Saya minta duduk bincang dengan kita macam mana nak turn over, turn around. Tidak boleh, berniaga kena untung. Listrik kita rugi, air kita rugi. Sebab itu ada benda-benda yang bagi saya sedikit waktu, saya baru masuk lebih kurang 1 bulan lebih. My first priority is water and electric. Within 5 years ini, dalam GRS ini, insyaAllah, bukan saya guna black magic, tetapi saya ada akal sikit untuk menyelesaikan isu-isu yang melanda krisis yang kita hadapi ini. Ini yang kita hadapi, air, elektrik.
ini boleh jalan selesai, saya rasa rakyat di Sabah akan mendapat deserve untuk mendapat bakalan-bakalan air seperti ini. Bukan saja di Sandakan, di Alipura, di seluruh Sabah. Kalau cerita soal air ini, tapi saya tidak mau menyalahkanlah mana-mana pihak. Sudah government JRS sudah dipilih oleh rakyat, dan kita buat kerja. Saya harap yang berhormat bantu kita juga. Kalau dia tidak kena, bagi tahu kita. Terima kasih. Datuk Seri Bung menjawab soalan lisan Kelvin Chong di AP Alipura dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah siang tadi. Bung berkata beliau akan memastikan krisis bekalan air yang dihadapi di negeri ini dapat diselesaikan menerusi langkah jangka pendek dan jangka panjang. Ini kerana rakyat Sabah berhak mendapat bekalan asas ini. Ketika menjawab soalan Justin Wong Yun Bin di AP Sri Tanjung, Bung berkata inisiatif berikut dilaksanakan bagi mengatasi masalah bekalan air di Tawau. Untuk maklumat yang berhormat daripada Sri Tanjung dan Dewan Yang Mulia ini, ampangan air di gudang 4 Tawau, iaitu asalnya sebenarnya iaitu skim bakalan air Tawau Pasar 3. Reka bentuk dan pembinaan ampangan air prestasi kemajuan fizikal setakat ini ialah 1.76% dan dijangka siap pada tahun 2024. Bagi memastikan bekalan air yang stabil di daerah Tawau, Kementerian saya melalui Jabatan Air Negeri Sabah telah mengambil inisiatif jangka pendek seperti berikut, iaitu memperbaiki pipe-pipe yang pecah, yang bocor, mengganti pipe-pipe jenis EC dan HDPE yang telah ujur dan sering mengalami kebocoran, terutama di sekitar perbendaharaan Tawau, taman-taman perumahan di Jalan Utara, Taman Semarak, Taman Bintang, Jalan Apas dan beberapa lokasi lain. Melaksanakan cetuan bakalan air berjadual apabila perlu dan menghantar bakalan air menggunakan lori tangki ke kawasan-kawasan yang terjejas teruk. Manakala bagi penyelesaian jangka panjang, Kementerian sedang dalam peringkat akhir melantik juru perunding untuk melaksanakan kajian dan reka bentuk terperinci bagi cadangan projek pembinaan Loji Air Cinta Mata 2. Projek ini merangkumi pembinaan komponen loji rawatan air dengan kapasiti 30 juta liter sehari. Muka sauk sistem rangkaian pipe air dan tangki simpanan air. Pelaksanaan projek tersebut akan dimulakan pelaksanaannya pada tahun 2022 dan dijangka siap pada tahun 2024. Kerajaan negeri disaran supaya mengambil kaedah penyelesaian terbaik dalam menangani isu kemiskinan digital di Sabah. Datuk Sri Saleh Tun Said, BN Usukan berkata, kemiskinan digital merupakan satu keadaan di mana masyarakat berdepan kekurangan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi ICT atau mempunyai kelemahan kemahiran ICT. Saya berharap kerajaan boleh merancangkan kaedah sewajarnya atau memberi insentif bersesuaian untuk mengenangi isu kemiskinan digital ini. Tumpuan perlu diberikan kepada kekurangan kelengkapan ICT sedia ada. Usaha meningkatkan kemahiran penggunaan ICT dalam urusan harian dan juga menyediakan dana atau insentif sewajarnya untuk semua yang terkesan dalam kemiskinan digital. Jika perlu, kerajaan negeri harus menyeru kerajaan persekutuan untuk membantu Sabah dalam hal ini. Beliau membahaskan ucapan dasar yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dalam persidangan Dun Sabah siang tadi. Beliau berpendapat isu itu tidak boleh dibiarkan berlanjutan kerana ia akan memberi kesan kepada ekonomi dan mengakibatkan Sabah ketinggalan lebih jauh dari arus pembangunan. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan dapat merancang kaedah sewajarnya atau menyampaikan insentif bersesuaian untuk menangani isu kemiskinan digital di negeri ini. Saleh turut mencadangkan supaya senarai e-kasih dikemaskinikan segera bagi memastikan perkhidmatan sampai kepada semua yang layak. Kita harus kaji semula senarai e-kasih ini. Dan saya syorkan
kalau tidak salah, kita pamerkan senarai ini di pejabat daerah, di balai-balai raya, di kawasan setempat untuk membolehkan rakyat setempat melihat senarai tersebut. Di mana kurangnya, di mana layak, di mana tidak layak. Kerana apabila kita berbicara soal kemiskinan, tidak kisah kawasan mana, bangsa apa, agama apa, yang miskin itu tetap miskin. Dan kita di Sabah mempunyai keadaan yang berbeza, pendapatan yang berbeza. Kita tidak boleh mengikuti standard di semenanjung Malaysia. So IKAS ini adalah perkara pokok pada pendapat saya. Dan senarai ini banyak runutan di peringkat bawah. Kadang-kadang mereka kata mereka layak tapi tidak dapat. Ada pula kata yang dapat sudah tidak layak. Jadi untuk memuaskan hati, untuk menentukan rakyat juga harus memain peranan di kawasan setempat, kita pamerkan saja di kawasan balai raya dan rakyat boleh tengok siapa layak, siapa tidak layak. Laporan kepada pihak berkuasa akan dibuat terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu berhubung agihan bakul makanan. Pejabat Akhbar Ketua Menteri menafikan hantaran yang tular menerusi media sosial. Kononnya Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mendakwa kelewatan serahan bantuan bakul makanan COVID-19 di Sabah berpunca daripada ketidakcekapan penjawat awam. Menurut kenyataan pejabat itu, hantaran tersebut yang ditularkan menerusi semua platform media sosial dan disertakan dengan gambar Haji merupakan berita palsu. Menurut kenyataan itu, hantaran tersebut berniat jahat untuk memburukkan dan melemahkan kerajaan negeri Gabungan Rakyat Sabah yang baru dibentuk serta pemimpinnya. Menurut kenyataan itu, Ketua Menteri tidak pernah mengeluarkan kenyataan sedemikian. Sebaliknya, beliau sangat menghargai kerja keras oleh semua pihak yang terlibat dalam memerangi COVID-19 serta mereka yang menghulurkan bantuan kepada golongan yang terkesan oleh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut kenyataan tersebut, satu laporan akan dibuat kepada pihak berkuasa agar tindakan sewajarnya dapat diambil terhadap mereka yang menghasilkan dan menyebarkan berita palsu itu. Kes positif baharu COVID-19 di Sabah mencatatkan penurunan untuk hari keempat berturut-turut. Penurunan kes baru di Sabah menunjukkan keberkesanan tindakan pencegahan dan kawalan yang telah dilakukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini, 288 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes baru di Sabah mencatatkan penurunan untuk hari keempat berturut-turut. Negeri Sabah pula mencatatkan sebanyak 288 kes iaitu bersamaan dengan 26.1% daripada jumlah kes positif pada hari ini. Penurunan kes positif COVID-19 di Sabah menunjukkan keberkesanan tindakan kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit yang telah dijalankan secara agresif sejak berlakunya peningkatan kes di sana. 4 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu 2 di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu dan 2 kematian di Hospital Tawau. Kesemua kematian melibatkan pesakit berusia 46 hingga 73 tahun dan kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 175 kes. Satu lagi kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Matambai yang mencatatkan 21 kes positif. Susulan pengesanan 341 kes positif di Kampung Numbak dan penempatan Telipok, saringan bersasar COVID-19 di kedua-dua kawasan tersebut akan dijalankan esok. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan menjalankan saringan bersasar melibatkan 10% penduduk di kawasan tersebut. Kawasan yang kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD itu mempunyai kira-kira 21,000 orang penduduk. Terdapat kira-kira 15,000 orang di penempatan Telipok dan 5,700 orang di Kampung Numbak. Masidi berkata, dengan saringan bersasar, peningkatan kes yang mendadak dijangka akan berlaku di Kota Kinabalu dalam tempoh 2 hingga 3 hari akan datang.
Pelaksanaan PKPD di Kampung Numbak dan penempatan telepok bermula hari ini sehingga 29 November. Dan apa yang akan dibuat besok ialah susulan tindakan susulan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk membuat ujian kepada lebih ramai penduduk yang tinggal di dua kawasan ini. Saya bagi makluman awal ni sebagai satu peringatan, ya. Peringatan awal bahawa hasil ujian mungkin akan mengakibatkan kenaikan mendadak jumlah positif kes COVID bagi daerah Kota Kinabalu dalam tempoh 2 hingga 3 hari akan datang, bergantung kepada proses ujian yang dilakukan. Dalam arti kata yang lain, walaupun secara keseluruhannya kita melihat satu tren stabil, yang lebih stabil dalam jumlah yang positif di Kota Kinabalu dan juga di seluruh negeri Sabah. Tapi saya memaklumkan lebih awal bahawa apabila hasil ujian yang akan dibuat mulai esok di kawasan Kampung Numbak dan di penempatan di Telepok ni, kita atau Kota Kinabalu mungkin akan melihat kenaikan yang mendadak dari segi jumlah yang positif. Beliau berkata demikian dalam sidang media perkembangan semasa COVID-19 negeri Sabah lewat petang tadi. Menurut Masidi lagi, keutamaan dalam menangani dan mengawal penularan pandemik COVID-19 di Sabah dilakukan tanpa mengira status kewarganegaraan seseorang. Keutamaan kita pada masa ini ialah untuk menangani dan mengawal penularan penyakit ini. Saya fikir soal sama ada warga negara atau mereka mempunyai dokumen dan sebagainya itu boleh diserahkan kepada agensi kerajaan yang lain. Tapi yang pasti ialah keutamaan kita ialah untuk memastikan kita menangani penularan pandemik COVID ini, dan apabila itu menjadi pertimbangan utama kita tidak memilih sesiapa, ya, sama ada mereka orang tempatan ataupun orang asing. Yang pasti kalau mereka dapati positif, kita pastikan mereka mendapat rawatan dan sebagainya. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu, Penjara Kepayan dan kuartus penjara Taman Mat Saleh di Kampung Matambai ditamatkan hari ini seperti mana yang dijadualkan. KKM telah melaksanakan sebanyak 1,824 saringan di PTS Kota Kinabalu dan merekodkan sebanyak 425 kes positif COVID-19, manakala 3,970 saringan di Penjara Kepayan dan merekodkan 1,857 kes positif COVID-19. Walau bagaimanapun, sehingga 14 November 2020, bilangan kes adalah terkawal dengan hanya terdapat 25 kes aktif di PTS Kota Kinabalu dan 1 kes aktif di Penjara Kepayan, dan kesemuanya telah menerima rawatan. Di atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara PTS Kota Kinabalu, Penjara Kepayan dan kuartus penjara Taman Mat Saleh Kampung Matambai hari ini 16 November seperti yang dijadualkan. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.